Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersama dengan saya Da'i Fahmi di dalam rancangan kita pada pagi ini seperti biasa, iaitu rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, iaitu topik akidah Asmaul Husna, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id dan Al-Muhyi. Jadi barang soalan ataupun kemusykilan boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun tulis di ruangan komen di Facebook Live kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa like dan share bersama dengan ahli keluarga serta rakan-rakan kita supaya sama-sama kita dapat manfaatkan pagi kita dengan menimba ilmu pada pagi ini. Insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sebentar tadi kita telah berjaya membaca surah Yasin secara bersama-sama. Moga-moga dengan keberkatan daripada surah Yasin tersebut Allah angkat wabak bencana yang menghadapi Malaysia khususnya dan juga dunia amnya, iaitu wabak pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, topik kita pada hari ini iaitu topik akidah Asmaul Husna akan dikupas oleh panel kita, tak lain dan tak bukan, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Othman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat ya Ustaz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita menelusuri lebih jauh dengan topik kita pada pagi ini, kita akan bersama-sama ikuti bacaan Asmaul Husna insya-Allah. المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوادي الماجي الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار
Alhamdulillah, kita telah sama-sama membaca Asmaul Husna. Namun topik pada hari ini kita tak adalah kupas semua sekali nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu, tapi kita akan kupas 5 daripadanya, iaitu Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id dan juga Al-Muhyi. Jadi sebelum kita menelusuri lebih jauh tentang topik kita pada hari ini, sedikit perkongsian berkenaan dengan status terkini COVID-19 Malaysia setakat 26 hari bulan 6 2021, iaitu semalam. Sebanyak 5,803 kes baharu yang telah dicatatkan dengan jumlah kes sembuh yang baharu sebanyak 5,193 kes dan jumlah kes aktif sebanyak 60,646 kes dan kes kematian baharu, Ustaz ya sayang, sebanyak 81 kes dan menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 728,462 kes. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita mesti menang. Jadi marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak penyakit pandemik COVID-19 daripada bumi Malaysia ini khususnya dan juga dunia ini, amin insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, Ustaz, sudah bersedia Ustaz? Ya. Kita akan mula mengupas berkenaan dengan topik akidah, iaitu Asmaul Husna, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id dan Al-Muhyi dengan mukadimahnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat sekali lagi pada pagi yang berbahagia ini bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan insya-Allah kita nak meneruskan perbincangan kita dalam Al-Asmaul Husna untuk kita lebih menghayati dan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita benar-benar bersyukur terhadap apa juga yang berlaku kepada kita, ujian-ujian yang berlaku, kita sabar dengan ujian dan kita tetap meneruskan doa kita, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi keselamatan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah ya. Hari ini kita nak bincang ada 5 lagi topik Al-Asmaul Husna, iaitu Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id dan juga Al-Muhyi. Jadi kita mulakan dengan Al-Hamid. Al-Hamid. Al-Hamid ni maksud dia Allah Ta'ala Maha terpuji. Allah Ta'ala yang terpuji. Jadi kita ni kadang-kadang kalau kita lihat ada seseorang itu dia ada kelebihan tertentu, sudah tentu kita akan puji dia. Kan? Dia ni dia boleh buat satu invention, satu rekaan, satu ciptaan. Dia boleh jalan atas air, jalan atas darat, boleh terbang di udara, kan? Jadi kita kata hebat ni. Orang ni otak dia brilian, kita puji dia. Ada seorang ni dari sudut sukan, dia lari laju. Kita pun puji kerana kelajuan yang ada pada dia. Jadi manusia ni kalau kita lihat, dia ada sikit-sikitnya kelebihan-kelebihan. Itu pun kita dah puji. Allah Subhanahu Wa Taala sempurna daripada segala sudut. Dan Allah lah yang layak dipuji dengan sebenar-benarnya. Maka dengan sebab itu Syekh Sa'di menyatakan Allah Ta'ala Al-Hamid itu merujuk kepada Ath-Thana' 'ala Allah. Pujian sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bi sifatil kamal.
dengan sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, wa bi af'alihi, dan juga dengan perbuatan-perbuatan Allah yang banyak bagi kelebihan dan juga keadilan. Jadi maknanya di situ Allah Subhanahu wa taala lah yang sangat layak dipuji. Dan kalau kita lihat perkataan Al-Hamid itu, dia merupakan sirah mubalaghah lismil fa'il. Sirah mubalaghah daripada isim fa'il atas wazan fa'il, iaitu bermakna ismul maf'ul. Bermakna isim maf'ul, iaitu Hamid ay Mahmud. Hamid maksud dia Mahmud, yang dipuji. Allah Subhanahu wa taala yang, atau kita sebut bahasa kita, terpujilah. Dan di atas segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada seorang ulama kata puji ni maksud dia syukur. Tetapi puji ni lebih besar lagi daripada syukur. Syukur ni kita mensyukuri atas nikmat yang Allah bagi pada kita. Tapi puji ni sesuatu yang kalau kita tak dapat sesuatu pun kita tak puji. Contoh kita kalau dalam konteks manusia lah, orang bagi kat kita, kita terima kasih, kan, syukur. Tapi kalau kita puji dia, dia tak bagi apa kita pun. Contohnya kan. Tapi kita puji dia dengan sifat yang ada pada dia. Jadi sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu yang melayakkan dipuji. Sebab itu kita ni sebenarnya wajib memuji Allah. Tapi masalah kita ni, kita tak puji Allah, kita duk puji orang. Kita lebih suka puji manusia. Sedangkan wajib pada kita puji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu setiap hari kita solat, setiap rakaat mesti ada alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sehari 17 kali sekurang-kurangnya setiap rakaat. Itu kewajipan yang diperlukan untuk kita laksanakan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menyatakan maksud dia adalah apa? Al-Hamid ay al-mahmud fi jami'i af'alihi wa aqwalihi, iaitu yang kata Allah Ta'ala itu yang terpuji itu dari sudut apa? Dari sudut Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang terpuji dalam segenap perbuatan Allah, segenap perkataan Allah, segenap apa juga yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ditakdirkan, ditentukan oleh Allah, semuanya layak mendapat pujian. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kata mempunyai sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Dan disebut juga oleh Imam At-Tabari menyatakan bahawa maksudnya ialah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala itu juga di atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berlimpah ruah. Sebab itu hari-hari macam kita sebut tadi dalam solat kita puji Allah Taala, dalam tasyahud mula puji, ujung puji juga. Semasa tahiyat akhir tu, ujung tu kita sebut apa? Innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Jadi maknanya itu juga merupakan satu pujian. Macam kita sebut tadi, kadang para ulama bincang, pujian ni dia ada beberapa kategori sebenarnya. Ada beberapa kategori. Yang pertama, pujian qadim ala qadim. Allah puji Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa kamu tak tahu. Maknanya itu menunjukkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya qadim al hadis, iaitu Allah puji makhluk. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji nabi, mempunyai akhlak yang terpuji. Kemudian pujian hadis ala qadim. Hadis ni kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib ni. Macam kita sebut tadi, wajib kita puji Allah. Yang keempatnya hadis al hadis, pujian makhluk kepada makhluk. Hak ni yang paling banyak sekali. Kita lebih kepada memuji makhluk lebih daripada Allah Ta'ala. Patut Allah yang wajib dipuji, tapi kita tak puji. Kita terpesona dengan makhluk, lalu kita banyak memuji makhluk. Itu yang berlaku. Sebagai orang beriman kepada Allah, disebut oleh Syekh Ratib An-Nabulsi, dia menceritakan bagaimana orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, dia melihat segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, apa yang dia dapat itu dia akan ingat pada Allah dan dipuji Allah. Berbeza golongan yang kufar, dia dapat nikmat
dia tak ada kaitan dengan Allah. Allah Ta'ala. Jadi dia hidup semata-mata dengan nikmat. Kita dapat nikmat, kita hidup dengan pemberi nikmat. Begitu. Itu bezanya. Sebab itu Qarun disebut apa? Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ni semua hak aku punya. Dia duk rasa hak dia. Tapi orang beriman tak. Orang beriman segala nikmat yang diberikan tu dia rasa tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai satu mukadimah kita lah. Masya Allah, mukadimah yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita dah mula menerima pemanggil untuk soalan kita yang sulung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i. Ya, siapa di sana? Saya Nur Hayati Ismail dari Rawang. Apa khabar Nur Hayati? Alhamdulillah. Da'i, apa khabar? Alhamdulillah sihat, Puan. Jadi Puan, soalannya apa Puan? Boleh cakap dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat kita melihat satu kekaguman macam kita tengok laut, kita tengok keindahan alam, kita biasa ucapkan subhanallah. Lepas tu Kak Yat nak tanya, macam mana untuk kita membezakan kata-kata subhanallah, alhamdulillah dan masya Allah quwwata illa billah? Dan lagi satu soalan, kita selalu kagum dengan ilmu yang para-para ulama dan guru-guru kita ada dan kita memuji dengan macam kita terlalu kagum sangat. Dan macam mana cara kita nak meletakkan pujian tu pada ulama-ulama dan bagaimana bila kita pula dipuji Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Puan Nur Hayati Ismail kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, bagaimana nak membezakan kalimah Masya Allah, Subhanallah dan sebagainya? Baik. Terima kasih kepada Kak Yat atas persoalan sulung kita pada pagi ini. Pertama sekali itu merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut dalam sebuah hadis iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallah arba'. Sebaik-baik perkataan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 4 perkara, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini biasa kita sebut dan disebut juga dalam hadis juga, la yadurruka bi ayyihin badat. Tak ada masalah kamu nak mula mana dulu. Biasa kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita lihat setiap sesuatu itu ada dia punya maksud dia. Subhanallah kita sebut Maha Suci Allah Taala. Maknanya kita nak menyucikan Allah daripada segala apa yang tidak layak kepada Allah Taala. Menyucikan Allah daripada syirik dan sebagainya. Sebab itu bila mana kita lihat sesuatu, kita kagum subhanallah, hanya Allah Ta'ala lah yang menciptakan semua perkara tersebut. Sebab itu apa-apa kekaguman kita akan sebut subhanallah. Berbeza dengan alhamdulillah ni adalah sebagai satu pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Segala apa yang diberikan oleh Allah, terutama hak kita nampak lah. Kita biasa puji ni hak kita nampak kan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita sangat-sangat banyak, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Dan masya Allah itu menunjukkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab tu kalau kita nak berjanji dengan orang pun kita sebut insya Allah, ada kaitannya juga sekiranya dikehendaki oleh Allah. Jadi insya Allah, oleh kerana saya tengok perlu rehat kot nak. Perlu rehat, jadi nanti kita sambung lagi jawapan selepas. Masya Allah. Jadi insya Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada lagi 2 soalan yang tak dijawab lagi daripada Cik Nur Hayati, iaitu bagaimana nak meletakkan pujian ke atas ulama dan bagaimana kita nak menerima pujian daripada orang lain. Jadi sebelum Ustaz menjawab dan mengupas topik kita pada hari ini, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu
jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan topik akidah. Asmaul Husna, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id dan Al-Muhyi yang dikupas oleh panel kita pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman, dan kita telah pun menjawab beberapa persoalan daripada soalan sulung kita daripada Cik Puan Nurhayati Ismail ataupun lebih dikenali sebagai Kak Yat. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun di ruangan komen di Facebook Live kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa like dan share bersama ahli keluarga dan kawan-kawan supaya sama-sama kita dapat menimba ilmu di pagi ini, insya-Allah. Jadi sebentar tadi sebelum kita berehat seketika, kita telah menjawab satu daripada 3 soalan yang telah dikemukakan oleh Cik Puan Nurhayati Ismail. Jadi kita nak sambung, satunya dah dijawab, lagi 2 soalan, iaitu soalan bagaimana Ustaz nak meletakkan pujian ke atas ulama. Kita kagum dengan ulama di atas ilmu dia. Bagaimana kita nak meletakkan pujian ke atas ulama tersebut, dan juga bagaimana soalan yang ketiganya, iaitu bagaimana untuk kita nak menerima, adab kita menerima pujian Ustaz. Dipersilakan. Baik, terima kasih ya. Sambungan kepada soalan tadi. Yang pertama dari sudut pujian pada ulama, yang kedua macam mana kita nak menerima pujian. Betul. Para ulama salaf antaranya mereka berpesan, kalau orang puji kita lah, kita boleh doa atau kita sebut Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, janganlah engkau menghukumku disebabkan pujian yang mereka ucapkan, dan ampunkan kepadaku ma la ya'lamun, yang mereka tak tahu. Dan tambahan lagi, waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Sebab kadang-kadang orang puji ni dia nampak secara zahir, dia tak tahu bagaimana keadaan seseorang itu. Jadi orang yang menerima puji ni jangan duk bangga pula. Oh, dia seronok pula kan. Orang kata dia kembang semangkuk kan. Ia menyebabkan satu penyakit kepada diri dia. Sebab tu ada setengah ulama dia tak suka dipuji. Kan? Namun begitu boleh tak kalaulah memuji seseorang. Sebab kita sebut tadi bahawa kita disuruh, diperintahkan untuk banyak memuji Allah, bukan memuji makhluk. Kan? Sebab makhluk ni bersifat lemah. Kalau kita puji makhluk pun, makhluk tu balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya dalam hal ini para ulama menyatakan bahawa kita boleh puji kalaulah orang yang dipuji itu dia tak makan puji. Tak makan puji ni maknanya dia tak terkesanlah. Macam sebagai contohnya Nabi SAW pernah puji Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni Nabi kita kalau dia lalu satu jalan, satu lorong, setan pun lari. Maknanya satu pujian. Tapi apakah Sayyidina Umar makan puji? Sayyidina Umar tak makan puji. Bahkan dia semakin rasa gerun, takut kepada Allah Ta'ala. Kan? Begitu. Jadi kita kena tengok nak puji tu. Kalau kita tengok kawan ni jenis makan puji, jangan pujilah. Sebab apa? Sebab dia memudaratkan diri dia balik. Betul. Bila orang puji dia, dia pun merasa besar diri, dia merasa kembang, dia merasa riak dan sebagainya. Maka itu merugikan diri dia. Jadi bab puji ni kena tengoklah. Kalaulah orang itu insya-Allah dia boleh kontrol, dia tak pandang pun hak kita sebut ni, macam tadi dia akan berdoa seumpama itu, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah janganlah hukum aku dengan apa yang mereka sebut, waghfirli ma la ya'lamun, ampunkan dosa aku atas depa puji aku tu sebab mereka tak tahu. Sebab tu mereka puji, kalau mereka tahu kelemahan aku mereka takkan puji menyalah. Dan waj'alni khairan mimma yazunnun, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Maka sangka aku baik dah, tapi banyak kelemahan-kelemahan aku. Itu dalam konteks kita ni dalam menerima pujian. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang kedua daripada Facebook kita yang akan kita raikan daripada saudara Adib Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Al-Hamid ialah yang maha terpuji. Adakah kita perlu meletakkan keutamaan pujian kepada Allah sama ada dalam bentuk nikmat ataupun musibah? Sesuatu yang Allah takdirkan itu bersebab dan Allah lebih mengetahui apa yang terbaik. Adakah kerana itu kita perlu memuji Allah dalam apa sahaja situasi dan keadaan?
Terima kasih kepada saudara Adib Aizuddin kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, adakah kita perlu meletakkan pujian walaupun kita berada dalam keadaan yang susah ditimpa ujian Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Orang yang berakal, dia akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap keadaan dan ketika. Sebab apa? Sebab apa juga yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua ada kebaikan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Kamu nampak benda tak elok, kamu tak suka, tapi dia baik bagi kamu. Berapa ramai orang yang tak suka dengan pandemik, dengan musibah. Tetapi sebenarnya ada kebaikan di sebalik itu. Dia akan memperoleh pahala yang sangat banyak bila mana dia bersabar. Sebab itu Nabi SAW memuji orang yang benar-benar berakal di kalangan orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kan Nabi kata, ajaban li amril mu'min. Orang beriman ni, kata Nabi, ajaib. Ajaib ni maknanya hebatlah orang beriman ni. Sebab apa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Kerana apa juga berlaku satu perkara baginya semuanya baik. Semuanya baik. Idza asabathu sarra syakara fakana khairan. Bila mana dia mendapat nikmat, dia bersyukur, maka itu yang terbaik baginya. Wa idza asabathu dharra, kalau dia dapat mudarat atau musibah, sabara, dan dia bersabar, fakana khairan. Dengan kesabaran itu memberi kebaikan padanya. Maka dengan sebab itu orang beriman. Orang beriman yang hebat itu maknanya apa yang berlaku semua dia akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia tahu bahawa apa juga yang ditentukan oleh Allah Taala ada kebaikannya. Maka dengan sebab itu dia tetap memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga keadaan. Jadi itu sepatutnya yang kita kata jangan jadi macam golongan yang engkar pada Allah. Bila main nikmat syukur tak kiralah, okeylah. Bila dia bukan syukur, bila main nikmat dia rasa dia kepandaian dia, kehebatan dia, kan. Bila mari musibah dituju pada Allah Taala, dia menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Ini satu masalah. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Umar Abdul Majid dari Pelda, Cini, Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Doktor ya. Doktor dah sebut tadi Allah Maha yang harus dipuji, Maha terpuji ni Doktor ya. Jadi soalan saya begini Doktor. Kita sesama manusia ni, adakah layak kita memuji sesama manusia di muka bumi ni? Contohlah, saya beri contoh pada doktor ya. Doktor seorang yang berilmu, pengetahuan yang cukup tinggi ya, seorang pensyarah di universiti dan juga handsome orangnya. Jadi muda lagi, memang sega orangnya. Jadi perkara yang kita puji itu memang ada pada diri Dr. Muhammad Suki. Apakah layak kita menyebut perkara-perkara begitu selain daripada Allah yang kita sudah dia maklum Maha terpuji sikapnya? Macam contoh Fahmi, dia baru kahwin. Selamat pengantin baru pada Dai Fahmi ya. Dia baru kahwin. Memang betul pun dia baru kahwin. Jadi apakah boleh kita memuji dia sedangkan benda itu memang ada, memang kena pada diri dia itu sendiri, diri manusia itu sendiri? Bolehkah kita memuji selain apa yang dikatakan Allah Maha terpuji itu? Memang dah tentulah kita puji 17 kali kata doktor tadi. Sehari kita puji dia. Dan ni sesama manusia ni. Bolehkah kita puji sedangkan benda itu memang betul ada pada diri seseorang yang kita puji itu? Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Omar Abdul Majid kerana sudi bertanyakan soalan. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid, pemanggil tetap kita. Ditanyalah Ustaz ya. Soalan yang baik, iaitu yang berkaitan dengan puji sama manusia ni boleh ke tak boleh. Asalnya kalau kita lihat hukumnya memang dibolehkan, harus. Kita taklah menyatakan puji itu haram. Sebab apa? Sebab saya sebut tadi bahawa Nabi SAW pun puji di kalangan para sahabat. Maknanya dalam konteks puji itu boleh. Cuma para ulama kata yang menjadi haramnya apabila kita memuji orang fasik. Itu haram. Bila kita puji orang fasik menyebabkan dia menambahkan kefasikan dia, maka seolah-olah kita memberi saham sama kepada perkara tersebut. Adapun kita puji Dai Fahmi sebagai contohnya,
tidak ada masalah. Apatah lagi puji-pujian yang tidak berlebihan, yang tidak membawa kepada perasaan-perasaan yang tak sepatutnya. Jadi maknanya di situ, bagi orang yang dipuji pula, dia kena kontrol diri dia lah, kat situlah. Kan bukan maknanya tak boleh puji langsung, tidak. Syarak membenarkan, boleh nak puji. Cuma kita tengok orang. Kalau kita tengok orang ni dia jahat, kalau kita puji lagi jahat dia, maka jangan puji. Itu kat situ kalau kita puji juga jadi haram. Tapi kalau kita tengok dia ni tak ada masalah, kalau kita puji pun kita puji, dan dia menambahkan semangat dia untuk buat sesuatu, dan dia sedar siapa diri dia. Dia akan kembalikan apa yang dipuji itu bukan kepada diri dia, tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua pihak tadi. Orang yang memuji jangan berlebihan, kan? Dan tengok orang juga sama ada boleh membawa kepada maksiat ataupun tidak. Orang yang dipuji juga janganlah kembang sangat. Sebaliknya dia lebih kepada menginsafi diri dia dalam perasaan dan hati dia. Kamu puji aku sebab kamu tak tahu, kan? Sedangkan aku banyak dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita muhasabah diri kita, insya-Allah perkara tersebut tidak ada masalah. Betul tu Ustaz. Yang memuji dan dipuji kena serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita telah mendengar tadi Ustaz dah bagi mukadimah dan menjawab soalan berkenaan dengan Al-Hamid. Jadi kita nak ke nama Allah yang seterusnya, iaitu Al-Muhsi. Mungkin Ustaz boleh berikan mukadimah untuk berkenaan dengan Al-Muhsi. Baik, terima kasih. Untuk kita sambung kepada Al-Muhsi. Sebelum itu, sikit tambahan saya kepada Al-Hamid itu dari sudut sebab apa? Sebab bila kita sebut Al-Hamid itu kita nak memperbanyakkan puji Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dengan kalimah Alhamdulillah. Banyakkan Alhamdulillah. Ini satu perkara. Hingga kan disebut dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, man qala Alhamdulillah mi'ata marrah. Siapa yang sebut Alhamdulillah 100 kali qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, maka kana afdal min mi'ati faras, maka dia akan dapat pahala lebih baik baginya daripada 100 kuda pejuang. Maknanya di situ pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga alhamdulillah ni juga bila diamalkan, ia memberi kebaikan yang sangat-sangat banyak kepada kita. Sebab tu ada seorang Arab Badui ini jumpa Nabi, dia kata alimni khairan, ajarkan aku satu benda yang baik. Nabi kata qul, katakanlah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi antaranya alhamdulillah. Dan disebut juga dalam hadis bahawa alhamdulillah itu tamlaul mizan. Alhamdulillah itu dia memenuhi neraca mizan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sebab itu apa-apa pun kita bangun tidur, mula-mula sekali jangan lupa alhamdulillah dulu, kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Celek-celek mata tu sekurang-kurangnya alhamdulillah tu kena ada, nak mensyukuri, nak memuji dan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Maka alhamdulillah juga disebut oleh Nabi bahawa dia afdalud du'a, sebaik-baik doa, dan dia termasuk dalam sedekah. Kullu tahmidah sedekah. Setiap kita bertahmid itu merupakan satu sedekah. Jadi bila mana kita menghayati nama Allah Al-Hamid itu, sama-sama kita mempraktikkan pada diri kita dalam konteks apa? Dalam konteks kita memperbanyakkan memuji Allah, syukur kepada Allah, dan juga kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang merasai nikmat Allah Ta'ala itu. Seterusnya kita menjaga nikmat tersebut dengan baik, dengan mentaati perintah Allah. Baik. Seterusnya Al-Muhsi. Al-Muhsi maksud apa? Al-Muhsi ni maknanya yang maha penghitung. Bahkan kalau kita tengok dalam Asma'ul Husna ni juga, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, inna lillah tis'ah wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan man ahsaha. Kata yang sama. Dakhalal jannah. Iaitu bagi Allah Ta'ala ini 99 nama. Kita duk baca Asma'ul Husna ni kan, 99 ni kan. 100 kecuali satu. Man ahsaha. Sesiapa yang menghitungnya, dakhalal jannah, maka dia masuk syurga. Jadi perkataan itu, itulah perkataannya. Iaitu Muhsi ni Allah Ta'ala yang maha penghitung. Jadi maksud Allah maha penghitung ni maknanya apa? Maknanya tiada satu pun yang tertutup ataupun lenyap daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang
kita mungkinlah kita tahu benda-benda sikitnya. Kita tahu ahli keluarga kita berapa orang. Tu kita tahulah sikit-sikit kan. Tetapi apakah kita mengetahui setiap perkara? Kita tadi datang ke sini, ke studio ni, kan? Berapa tapak kaki yang kita langkah mari sini? Kita tak tahu. Dalam perjalanan tadi, kita bertemu dengan virus, bakteria tengah jalan banyak mana kan? Berapa banyak? Kita tak tahu. Betul. Berapa pasir tanah yang kita lalui tadi? Bilangan-bilangan pasir. Kita tak tahu. Kan? Maknanya manusia ni kalau kita tengok, ya Allah, bintang di langit banyak mana? Kita tak tahu. Kan? Jadi makna banyak sangat perkara yang kita tak tahu. Apa yang kita lihat? Kita boleh lihat semua ke? Tak boleh. Tak boleh. Boleh dengar semua ke? Hak banyak mana kita dengar sejak daripada kita lahir sampai sekarang. Kita tahu tak? Kita boleh kira tak? Boleh hitung tak? Tak. Kita tak boleh hitung. Hak itu hak kita dengar tau. Hak kita lihat pun kita tak boleh hitung. Di situ menunjukkan betapa terhadnya kita. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penghitung. Maknanya Allah boleh hitung semua. Itu. Tak ada batasan. Tak ada batasan. Begitu kalau orang faham seumpama itu, dia rasa hebat dah Allah Taala. Agung dah Allah. Kalau kita jumpa seorang ni, dia boleh kira macam orang pakar matematik kan. Dia boleh kira begitu cepat. Kita rasa takjub dah, kita rasa hebat dah kan. Sebab kira-kira dia tu hebat. Sedangkan banyak benda dia tak tahu. Suruh dia kira pasir pun dia tak tahu, tak boleh kira dah. Kan? Suruh dia kira benda-benda yang ada atas dunia ni, dia tak terkira dah banyaknya. Tak nak kira. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu pun yang lenyap daripada perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu perkara yang perlu kita faham sebagai muqaddimah maksud Al-Muhsi. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz berkenaan dengan mukadimah Al-Muhsi. Tapi sebelum Ustaz nak menjawab persoalan seterusnya daripada para penonton kita, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam perancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini, iaitu Asma'ul Husna, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi dan Al-Mu'id serta Al-Muhyi. Jadi kita telah menjawab beberapa persoalan daripada para penonton dan kita akan terus menjawab persoalan daripada para penonton kita, insya-Allah. Bersedia Ustaz? Ya, ya. Alhamdulillah. Jadi kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, bagaimana bagi mereka yang nak berhijrah, apakah dosanya akan dikurangkan setelah mendapat buku amalan? Lagi satu soalan saya, apakah orang anak-anak yang dilahirkan kurang upaya, apakah dosanya akan dihitung? Ulang soalan yang kedua boleh? Bagaimana bagi mereka yang dilahirkan kelainan upaya, apakah dosanya tetap akan dihitung? Oh, okey, baik-baik. Terima kasih. Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Robizan kerana sudi bertanyakan soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Robizan atas persoalan yang dikemukakan, iaitu yang pertama tentang orang yang berhijrah, bagaimana dosa mereka. Baik, sebagaimana kita sebut tadi, Al-Muhsi, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penghitung. Sebab tu di akhirat esok, segala amalan apa yang kita buat semua dihitung oleh Allah Ta'ala. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil ke besar, semua dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, persoalannya bagaimana orang yang berhijrah, bertaubat pada Allah. Sebelum ni dia melakukan dosa, lepas tu dia insaf, dia minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah. Macam mana dosa-dosa yang sebelum ini?
Kalau dia benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, insya-Allah dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah. Bila mana taubatnya taubat yang betul-betul taubat, Allah Ta'ala mengampun dosa. Bila mengampun dosa, makna seolah tidak ada dosa lah. Sebab itu dalam hadis menyatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa adalah seumpama orang yang tak ada dosa. Allahu akbar. Jadi nak hitung hak jahat tu tak ada. Dipadam dah, dipadam. Allah Ta'ala mengampunkan, maka segala dosa-dosa ataupun perkara-perkara yang dilakukan dipadam. Begitu juga orang yang baru masuk Islam contoh. Bayangkan dia hiduplah kadang kekufuran 50 tahun. 51 dia masuk Islam. So bagaimana yang dosa-dosa dan selama ini, kekufuran, syirik dan pelbagai lagi. Once dia masuk Islam, maknanya dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dan dia masuk Islam lah kan. Maka segala-gala sebelum tu semua tak dikira. Dia macam start macam bayi. Macam mula-mula balik macam bayi kan, mana baru start balik. Kain putih balik kan. Kain putih. Baru start. Jadi makna itulah sebab tu kita diperintahkan untuk memperbanyakkan taubat kepada Allah. Balik pada tadi, OKU, orang kelainan upaya. Apakah dosanya dihitung? Orang kelainan upaya ni kena tengok tahap dia. Apakah dia berakal ataupun tidak. Kalau dia kelainan upaya, dia seorang anggota tapi dia boleh berfikir, dia boleh belajar dan sebagainya, maka dia ada dosa dan pahala. Sebab dia diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah sebagai contoh sekadar yang mana dia mampu. Solat tak boleh berdiri, duduk, tak duduk, baring. Jadi dia mampu. Tapi kalau orang kelainan upaya yang tidak hilang akal, mana tidak berakal, kan? Maka di situ dimaafkan. Sebab orang yang tidak berakal, dia tidak termasuk dalam kalangan orang mukallaf. Tak masuk dalam kalangan mukallaf, maknanya tak ada dosa pahala lah dia. Kan? Jadi selamat kat situ. Tapi kalau dia orang OKU yang dia mampu untuk belajar, dia boleh berfikir, maka ada dosa pahala kepada dia. Dia buat baik, dapat akan dihitung pahalanya. Buat jahat, akan dihitung juga dosa dia. Dosanya. Allah Ta'ala. Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya yang akan kita raikan daripada Facebook. Mas daripada saudari Mas Ripah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru. Tanyalah Ustaz, Al-Muhsi, Allah yang maha menghitung. Adakah dengan adanya Al-Muhsi, manusia yang dizalimi, dapat pembelaan ketika di hadapan Allah, kerana pada hari itu lidah, tangan dan kaki menjadi saksi bagi membuktikan apa yang telah mereka lakukan. Selain dari manusia, apakah akan ada perhitungan pada makhluk lain seperti bintang, serangga dan lain-lain makhluk? Terima kasih kepada saudari Mas Ripah Nur Jama'in kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, adakah dengan adanya Al-Muhsi, manusia yang dizalimi ini akan dapat pembelaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Allah Ta'ala Maha Adil. Orang yang dizalimi, dia akan terbela. Semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun terlepas daripada segala apa yang kita buat di atas dunia ni, semua Allah tahu. Sebab itu kalau kita lihat adanya malaikat kiraman katibin yang menulis satu-satu kan. Jadi nak lari kat mana? Ditunjukkan satu catatan pada kita, catatan apa semua clear kan. Maka dengan sebab itu setiap orang dizalimi jangan risau. Sebab itu adanya hari akhirat. Adanya hari akhirat itu nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberi pembalasan kepada golongan yang menzalimi dan diberi kebaikan kepada mereka yang dizalimi. Soal tadi tentang binatang, bukan bintang macam binatang atau serangga atau macam mana. Allah Ta'ala Maha Adil sampaikan kepada binatang-binatang, haiwan-haiwan pun akan dikira juga. Macam mana cara kira dia? Begini, saya bagi contoh begini, nak faham mudah kan. Atas dunia ni kata 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Seekor ni dia dah tanduk. Panjang tanduk dia. Seekor lagi tak ada tanduk. Jadi hak ada tanduk ni dia pergi serondoi apa? Dia pergi sondoi, tahu sondoi. Dia pergi tanduk yang tak ada tanduk ni berdarah-darah. Maknanya haiwan ni dizalimi. Ni dalam konteks haiwan ni, haiwan sama haiwan. Dia tidak ada akal, dia tak ada dosa dan pahala. Tapi ada konsep juga dia zalim kawan dia. Besok di akhirat besok disebut dalam hadis Nabi SAW yang mana kambing hak tak ada tanduk tadi diadakan tanduk. Dia ada tanduk balik. Yang ada tanduk tak ada tanduk. Allah. Jadi di akhirat esok Allah Taala buat pembalasan. Makna yang dizalimi, binatang dizalimi atas dunia ni,
dia tanduk balik kawan hak zalim dia tadi. Allahu Akbar. Lepas pada tu, semua binatang yang dijadikan tanah. Bila orang kafir tengok, dia kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Kalau boleh aku nak jadi tanah macam binatang juga, macam haiwan juga. Sebab apa? Sebab manusia ni, dia akan dapat pembalasan. Tambah-tambah orang yang melakukan kezaliman. Neraka di hadapan. Jadi orang kafir dia takut tengok tu, dia pun minta, ya laitani kuntu turaba. Kalau boleh nak jadi tanah macam alangkah baiknya haiwan. kalau dia jadi. Ya. Allah. Kan? Jadi itulah satu pengajaran dan peringatan untuk kita, untuk setiap perkara kita kena kira supaya jangan kita terjebak dalam perkara-perkara yang zalim. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, Ya. kita nak ambil nafas dulu dan para penonton kita berjeda seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita iaitu topik akidah Asmaul Husna yang dikupas oleh panel kita iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Jadi kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun di ruangan komen di Facebook Live kami di Tanyalah Ustaz TV3. Like dan share bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan supaya sama-sama kita dapat menimba ilmu kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi kita nak raikan soalan daripada para penonton kita, daripada pemanggil kita, insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Dain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Stina Yusuf dari Tanjung Karang, nak ajukan soalan dengan Ustaz ya. Ya. Ustaz, macam ni kan dalam Asmaul Husna tu ada 99 kan? Ya. Ketika kita nampak api yang membara itu kan Ustaz, kebakaran ke ataupun angin ribut yang melanda lah kan, ataupun petir lah kan. Apakah ucapan-ucapan Ustaz yang baik ketika itu kita nak jadi sebutlah waktu tu. Dan satu lagi Ustaz kan, apakah hukumnya kalau orang tu dia suka puji diri dia sendiri, dia puji anak-anak dia kepada orang lain Ustaz? Adakah dia menghapuskan pahala atau bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Supinah Yusof kerana sudi bertanyakan soalan. Saya kira soalan yang sangat baik. Ustaz, ketika nampak bencana ataupun kita sendiri hadapi suatu bencana, apakah nama Allah yang perlu kita sebut? Baik, terima kasih kepada Puan Supinah yang bertanya. Apabila berlaku bencana, ribut, petir, kilat, sabun menyabun dan sebagainya, apakah yang perlu kita lafazkan? Kalau kita melihat dalam sebuah hadis, iaitu daripada Abdullah bin Zubair menyatakan, apabila mendengar petir, contohnya kilat, maka hendaklah berkata, Maha Suci Allah, yang dialah juga yang disucikan oleh guru dan para malaikat dengan bertasbih memujinya kerana takut kepadanya. Jadi maknanya, menurut Imam Nawawi, oleh demikian orang yang mendengar guruh, petir dan seumpamanya disunatkan agar mengucapkan tasbih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Jadi kita mengucapkan tasbih, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Supaya kita dapat merasai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antaranya lah yang disebut oleh para ulama berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan sebagainya. Seterusnya, dari sudut memuji diri sendiri, anak-anak, dan memang hari ini
dah jadi satu trend. Kalau bolehnya, dia nak cerita kat Facebook, anak dia lah yang paling baik. Nak cerita kelebihan anak dia. Anak dia lah paling comel. nak bagi tahu. Kan? Jadi maknanya, wala tuzakku anfusakum. Jangan puji diri sendiri. Dan juga ahli keluarga kita. Sebab apa? Cuba kita fikirkan. Orang seronok tak dengar macam tu. Orang tak seronok, orang menyampah dah. Kan? Dan kita pula apa tujuannya? Kita nak berbangga-bangga dengan anak yang kita miliki itu dengan cara yang seumpama itu. Tambah-tambah pula kalau dapat keputusan yang baik, tak kira lah nak canang apa semua kat orang, nak cerita suruh-suruh ni, tak cerita tak boleh duduk kan. Nak supaya orang puji anak kita. Di situ masalah yang berlaku. Maknanya janganlah berlaku seumpama itu kerana ianya tidak mendatangkan kebaikan, bahkan akan merenggangkan hubungan. Sebenarnya kalau kadang 3-4 orang duk bersembang, dia cerita pasal anak dia puji-puji. Orang hak dia dengar dia pun tak seronok. Akhirnya dia akan bukan melahirkan ukhuwah, dia merenggangkan. Jadi benda-benda seumpama ni kita kena hati-hati supaya kita tidak melakukannya. Betul Ustaz. Kadang-kadang orang dipuji diri sendiri, dia tanya pula macam contoh dapat keputusan, ya anak aku dapat sini, anak kau dapat berapa? Dan satu, dia puji dan anak dia sendiri. Yang kedua, seolah-olah nak mempelekehkan orang lain Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan seterusnya Ustaz daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Abdullah Osman. Apa khabar Abdullah? Ada dua perkara lah Ustaz. Okey, Pertama baik. sekali tentang Asmaul Husna ni, Okey, baik. Al-Musi. Kalau di rumah, ibu bapa bersolat, tutup aurat semua. Tapi anak-anak ada yang tidak tutup aurat, tak sembahyang. Adakah tanggungjawab dosa ataupun berdosa kepada ibu bapa? Dan lagi satu ialah tentang memuji Rasulullah SAW dengan membuat maulud dan sebagainya lebih daripada berzikir dan sebagainya. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Abdullah Osman kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, mak ayah seorang ibu bapa, satu pasangan ibu bapa ini, dia lakukan segala ibadah, tapi anak-anaknya tak melakukan seperti mana mereka. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan. Memang kalau kita lihat ya, bila mana kita bincang tentang al-muhsi, menuju Allah Maha Penghitung, dalam konteks diri kita, kita nak hitung semua. Sebab itu sebagai hamba ni, kita nak menghitung diri kita, bagaimana umur kita yang berlalu itu. Kita kena hitung semua itu. Umur kita yang berlalu itu, apakah dimanfaatkan ataupun tidak. Bahkan, kita kena hitung juga nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Apakah kita laksanakan nikmat itu dengan sepatutnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tidak terhitung. Sangat-sangat banyak. Dan kita juga kena hitung bagaimana syariat Allah yang diperintahkan pada kita laksana ataupun tidak. Antara syariat Allah yang diperintahkan kepada ibu bapa adalah apa? Adalah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Dan kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin dan kamu bertanggungjawab siapa yang berada di bawah pimpinan kamu. Sebab itu Nabi dah sebut, kalau anak umur 7 tahun kena suruh solat dah. Muru auladakum bisalah wa abna' sab'a sinin. 7 tahun kena suruh dah. Makna pendidikan itu wajib untuk kita suruh. Adapun kita dah suruh dah, kita dah ajar dah apa semua. Budak-budak tu besar, tahu macam mana? Mereka jauh daripada jalan Allah, tak solat, tak aurat dan sebagainya. Apakah ibu ayah berdosa? Jawapannya tidak. Sebab kadang-kadang ada orang hari ini disilap faham. Dia kata apa? Anak buat dosa, mak ayah tanggung. Tidak. Bukan begitu. Anak buat dosa, anaklah tanggung. Ayah tanggung dosa di atas tanggungjawab yang dia tak tunaikan. Tapi kalau dia tunaikan tanggungjawab dah, maka dia tak berdosa. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tak mau beriman pada Allah. Ketika mana naik bahtera, dia panggil, irkam ma'ana, marilah sini, naik sekali kat bahtera ni. Yang disebut dalam kitab tafsir anak nama Kanaan. Dia kata apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku nak berenang pergi kat bukit itu. Aku selamat daripada banjir bah ni. Kan akhirnya dia tenggelam bersama golongan yang kufar pada Allah. Apakah Nabi Nuh berdosa? Apakah Nabi Nuh salah? Tidak. Sebab Nabi Nuh sudah mendidik, mengajak dan sebagainya. Sebab itu ibu bapa tanggungjawab kita mendidik. Kalau kita tak didik, ya kita berdosa.
Tapi kalau kita didik dah, tiba-tiba setelah kita meninggal dunia, anak tu dia ada masalah dan sebagainya, maka kita dah selamat. Sebab kita dah tunaikan tanggungjawab kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, sebentar lagi kita akan Ustaz akan mengupas berkenaan dengan Al-Mubdi, Al-Mu'in dan juga Al-Muhyi. Tapi sebelum Ustaz mengupas, kita nak melabuhkan tirai di TV3. Tapi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami kerana kita akan ada sambungan lagi 30 minit di TV9 kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik Ustaz, 30 minit lagi masa kita akan bersiaran di TV9. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa lagi, kita ada lagi 3 nama-nama Allah yang akan dikupas dan akan kita raikan soalan daripada para penonton sebentar lagi. Jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk menerangkan tentang Al-Mubdi, Al-Mu'id dan juga Al-Muhyi. Bersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Daim Fahmi dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita sambung perbincangan kita. Lagi 3 nama-nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Mubdi, Al-Mu'id dengan Al-Muhyi. Secara ringkasnya, Al-Mubdi itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang maha awal pencipta, yang memulai penciptaan. Al-Mu'id maksudnya Allah Ta'ala yang maha mengembalikan. Jadi di situ, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dalam surah Al-Buruj ayat 13. Maksud dia, sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa yubdi, yang memulakan mencipta. Mencipta makhluk daripada tiada kepada ada. Permulaan dalam menghidupkannya. Dan wa yu'id, dan akan mengembalikan manusia tersebut. Jadi di situ, sebab itu kalau kita lihat makna Ismullah Al-Mubdi, nama Allah Ta'ala Al-Mubdi, Al-Mubdi'u, itu asal dia perkataan tu, iaitu Allah Ta'ala yang mewujudkan dan menzahirkan min adamin, daripada sesuatu yang tidak ada. Contoh bumi, asal tak ada. Allah Ta'ala yang memulakan penciptaan. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadilah bumi. Bahkan kita, asal tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura, hal ata 'alal insan hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang pada manusia satu waktu yang mereka orang tak kenal pun, tak disebut pun, sebab manusia tak ada. Allah Ta'ala memulakan penciptaan dengan Adam alaihissalam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kamu daripada Adam, dan Adam diciptakan daripada tanah. Jadi itulah maksud Al-Mubdi, Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan, iaitu menzahirkan, mewujudkan. Manakala Al-Mu'id, Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan. Yubdi'u wa yu'id. Baik. Jadi Al-Mu'id itu kalau kita lihat, antara maksudnya juga adalah ba'ithun nas yaumal hisab. Allah Ta'ala mengembalikan manusia dengan membangkitkan balik pada hari akhirat esok untuk mendapat pembalasan. Jadi di situ menunjuk kepada kita bahawa wa huwa alladhi yabda'ul khalq thumma yu'iduhu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa huwa alladhi yabda'ul khalq. Allah Ta'ala lah yang memulakan penciptaan makhluk, thumma yu'iduhu. Kemudian Allah Ta'ala akan mengembalikan, menghidupkan semula ketika mana di hari akhirat kelak. Wa huwa ahwan alaih, dan itu lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya kalau kita lihat, semuanya mudah bagi Allah, tak susah pun Allah nak buat apa. Sebab kadang-kadang ada yang kata bahawa daripada tak ada kepada ada tu
lagi susah daripada yang dah ada dikembalikan. Contohnya kita ni, saya tak ada kan, Allah ciptakan. Kemudian dah ada, bila mati Allah hidupkan semula. Hidupkan semula itu lebih mudah daripada menciptakan daripada yang tiada kan. Tapi sebenarnya bagi Allah Ta'ala semua mudah. Tidak ada susah. Cuma disebut lebih mudah itu nak menjawab kepada golongan kafir. Golongan yang engkar kepada hari kebangkitan semula. Mereka kata, kita ni je dah jadi tulang bululang semua, nak macam nak hidup balik kan? Pernah satu ketika tu ada seorang pemimpin Quraisy ni, dia pergi jumpa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil tulang-tulang yang dah lama-lama dah, yang opuk-opuk dah, dia pergi baling depan Nabi SAW, nak menunjukkan ni dah jadi debu dah tulang-tulang ni, macam mana nak hidup balik. Maka di situ nak menyatakan bahawa kalaulah manusia itu daripada tak ada, daripada tidak ada contoh sebelum Allah boleh wujudkan, sekarang ni dia dah ada, dia mati, nak hidup semula aja. Jadi lebih mudah kalau ikut logiknya, lebih mudah. Walaupun sebenarnya bagi Allah Ta'ala tidak ada apa yang susah pun, sebab Allah Ta'ala yang buat semua. Jadi di situ, bila mana kita meyakini perkara tersebut, maka kita akan berhati-hati dalam kehidupan kita ini. Sebab kita, Allah Ta'ala sebut, Allazi khalaqal mauta wal haya. Allah ciptakan hidup dan mati. Mati dan hidup. Sebab itu disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, kehidupan dunia kita ni, sebenarnya kehidupan kita adalah, di dunia ni adalah satu kematian. Dan di akhirat esok satu penghidupan. Maka dengan sebab itu, kita akan dikembalikan atas dunia ni lah. Sekarang kita hidup kan, tapi kita akan mati. Kemudian, di akhirat esok satu penghidupan, kita akan dikembalikan. Bahkan disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insan allan najma'idhamah, bala qadirina ala an nusawwiya badana. Bila mana golongan musyrikin mempertikaikan macam mana manusia bila mati dia jadi tulang, nak hidup balik. Allah Ta'ala sebut, ayahsabul insan allan najma'idhamah. Apakah manusia menyangka Allah tidak mampu untuk menghimpunkan tulang belulang mereka? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah mampu untuk mengembalikan balik, menyusun jari jemari mereka. Maknanya bukan takat tulang, jari ni pun boleh. Dan jari ni satu, kita kata sangat complicated sebenarnya. Sebab tu jari membezakan manusia dengan manusia. Jadi semua orang tak sama jari dia. Itu pun Allah boleh mengembalikan semula. Baik. Seterusnya Al-Muhyi. Kita nak cepat dengan masa yang ada pada kita ni kan. Al-Muhyi maksud dia Allah Ta'ala yang maha menghidupkan. Jadi itu maksud dia. Jadi daripada makna nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Muhyi ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kehidupan. Memberikan kehidupan dengan menghidupkan kita. Dan sebab itu Allah Ta'ala suruh kita tengok kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan bumi daripada mati kering kontang, dihidupkan semula. Macam itulah manusia. Dia mati, dia akan dihidupkan semula. Sebab itu Al-Imam Al-Baihaqi menyatakan dalam kitab Al-I'tiqad bahawa Al-Muhyi itu merujuk kepada Allah Ta'ala yang menghidupkan yang mati, lalu menjadikan makhluk itu hidup. Asal kita daripada mati. Kemudian hidup, kemudian mati, kemudian akan dihidupkan semula. Itu prosesnya. Sebab itu Ibn Abbas dia menyatakan bahawa rahsia disebut dalam surah Al-Mulk, mati dulu baru hidup. Allazi khalaqal mauta wal haya. Disebut mati dulu baru hidup. Dan begitu juga Allah Ta'ala yang menghidupkan jasmani yang hancur dengan mengembalikan ruh ketika mana pada hari kebangkitan, dan juga yang menghidupkan bumi setelah kematiannya dengan setelah dia kering kontang dengan menurunkan hujan padanya. Itu antara perkara-perkara yang melibatkan, yang berkaitan dengan Al-Muhyi. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak tarik nafas dulu, kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru di blok yang terakhir untuk rancangan kita pada pagi ini. InsyaAllah tanpa membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita. Soalan daripada Facebook insyaAllah daripada saudari Laila Dilarosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Al-Mubdi yang bermaksud maha memulai. Bagaimanakah kita sebagai hamba menghayati sifat Allah Al-Mubdi ini dalam kehidupan agar memulakan sesuatu dengan kebaikan, dan adakah dengan menghayati sifat ini juga memberi jalan perubahan ke atas hidup seseorang hamba ke arah yang lebih baik? Terima kasih kepada saudari Laila Dilarosa di atas soalan tersebut. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Bagaimana penghayatan Al-Mubdi itu di dalam kehidupan kita. Memang cantik untuk kita menghayati bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang memulai penciptaan, Allah memulai segala-galanya. Jadi dalam konteks kita ni, kita nak memulai apa? Kita hendaklah memulai perkara-perkara kebaikan. Kita nak create benda-benda yang baik. Walaupun benda baik itu dah ada. Cuma kita dalam konteks diri kita, kita nak mulakan dengan baik. Sebab itu, Islam mengajar kepada kita, kullu amrin dhibalin la yubda' fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Maknanya, kita nak mulakan sesuatu, kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam konteks diri kita. Sehingga akan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ianya abtar itu maknanya aqta' min rahmatillah, terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham konsep itu, insya-Allah kita nak buat apa pun kita mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kebaikan kan. Di samping kita mulakan dengan alhamdulillah tadi, syukur pada Allah Taala. Nak buat pekerjaan bismillahirrahmanirrahim. Hatta kita nak manu kita nak start pun bismillahirrahmanirrahim. Nak buah minyak pun ambil gagang bismillahirrahmanirrahim. Jadikan bismillah itu sebagai satu permulaan yang baik di dalam apa juga perbuatan kita, pekerjaan kita. Apatah lagi kita mulakan dengan akhlak yang baik dan seumpamanya, insya-Allah mudah-mudahan ia memberi kebaikan kepada kita. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada Facebook, daripada saudara Ashku. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Al-Mu'id. Adakah sifat Allah Al-Mu'id itu bermaksud Allah Maha Berkuasa mengembalikan segala sesuatu kehidupan atas kehendaknya selepas sesuatu kematian, seperti mana kita akan dihidupkan kembali di pada mahsyar kelak untuk dihisap segala amalan? Terima kasih kepada Ashku kerana sedia bertanyakan soalan. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Ya, sememangnya Allah Ta'ala Al-Mu'id itu Allah akan mengembalikan. Apa tujuannya sebenarnya? Allah mengembalikan kehidupan kita. Sebab ada orang dia tak yakin, dia tak percaya dah hidup atas dunia ni habis-habis lah. Dah mati tu habis. Tidak. Sebab apa tak habis? Sebab itu nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak ada pembalasan, Allah tidak mengembalikan manusia di akhirat, maknanya orang berlaku zalim, untunglah dia atas dunia ni. Maka orang yang dizalimi, rugilah dia, habis macam tu saja. Maka dengan sebab itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengembalikan Al-Mu'id tadi, mengembalikan, dan Al-Muhyi, menghidupkan semula manusia ketika mana di akhirat kelak. Dengan tujuan apa? Untuk menerima pembalasan. Maka dengan sebab itu, bila mana kita faham konsep tersebut, kita akan pastikan kehidupan di atas dunia kita ni, kita nak jadi orang soleh. Sebab itulah, kalau tidak, berapa nak jadi orang soleh? Kalau tidak ada pembalasan, kan? Buat letih ya, soleh ni kena letih ya, penat kan? Nak kena taat, nak kena ada larangan. Bulan puasa, nak kena puasa pula, tak boleh makan. Banyak lagi nak pergi haji pula kadang. Perjalanan yang keluarkan belanja yang banyak. Buat apa nak jadi soleh macam tu? Nak solat pula, nak rokok, sujud, apa semua. Penat lagi. Kalaulah tak ada pembalasan, maka dengan sebab itu keadilan Allah Ta'ala, Allah mengembalikan kehidupan kita di akhirat kelak. Untuk apa? Untuk kita, kalau yang buat baik atas dunia, dia akan mendapat nikmat selama-lamanya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah idaman kita. Tapi awas, jangan kita melakukan benda yang mungkar. Kelak kita akan
menyesal tidak berkesudahan kerana adanya pembalasan di akhirat kelak. Masya Allah, Wallahu penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Ustaz, Ya. kita sekarang berada di akhir zaman, Ustaz. Tapi sebelum saya bertanya soalan saya, Ustaz, mungkin saya boleh combine dengan soalan daripada para penonton kita daripada Facebook. Daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Al-Muhyi bermaksud Allah Maha menghidupkan. Adakah ini salah satu daripada sifat yang dimaksudkan, yakni apabila Allah meniupkan roh kepada bayi di dalam kandungan di usia 120 hari? Terima kasih kepada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Mungkin saya boleh tambah soalan Ustaz. Kita berada di akhir zaman yang mana akan datang satu tempoh Dajjal ataupun orang kafir panggil sebagai The Messiah pun ada Allah kurniakan dia satu, orang kata, kurniaan yang dia boleh menghidupkan orang. Jadi mungkin itu satu hujah untuk orang kafir gunakan, bukan Allah saja boleh hidupkan, The Messiah ataupun Dajjal juga boleh menghidupkan. Mungkin Ustaz boleh jawab atau memberikan pandangan sedikit berkenaan dengan The Messiah, Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Yang pertama sekali dari sudut meniup roh dalam dalam perut bayi 120 hari memang dibincang oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'ina yauman summa arba'ina yauman summa arba'ina yauman. Cumanya para ulama khilaf itu panjang kalau kita nak ceritanya tentang dari sudut 40 ke ataupun dalam masa 40 ketiga-tiga perkara itu berlaku termasuk tiup roh. Itu perbincangan ulama lah. Cuma dari sudut menghidupkan dia, peranan menghidupkan semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tadi Dajjal boleh menghidupkan? Disebut dalam hadis yang sahih, Dajjal ni dia datang pada seorang pemuda, dia kata, kamu beriman pada aku tak? Kalau aku menghidupkan ibu kamu, ayah kamu yang sudah mati. Maka dia pun kata, aku akan berimanlah kalau aku buat macam tu. Maka pada ketika itu, 2 ekor syaitan membantu Dajjal. Satu lagi jadi mak, satu jadi ayah keluar daripada kubur. Sebiji betul. Serupa macam mak, serupa macam ayah dia. Mak dia mari kata, ni mak ni kan. Kena beriman kepada Dajjal. Akhirnya pemuda itu beriman kepada Dajjal. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada Dajjal. Dia boleh buat benda luar biasa sebagai satu ujian kepada manusia akhir zaman. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW, tidak ada ujian yang lebih besar, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak daripada Adam AS sampai hari kiamat, melainkan fitnah Dajjal. Maka dengan sebab itu, bukan takat tu dia boleh menurunkan hujan dan sebagainya. Tetapi sebab itu akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Dia boleh buat semua. Tapi orang beriman, dia tahu Tuhan tidak cacat. Betul. Dajjal Allah ciptakan cacat. Kok mana pun dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan mata dia buta sebelah dan sebelah lagi yang celak itu agak terbeliak. Itu menunjukkan kecacatan dia. Kan dia makhluk ni, dia ada tahap-tahap dia. Nampak dia boleh buat benda luar biasa, ya. Kan hari ni pun banyak juga orang boleh buat benda luar biasa. Kan kadang-kadang ada orang dengan sihir dan pelbagai lagi macam-macam dia boleh buat. Adakah dia Tuhan? Tidak. Kan? Maka dengan sebab itu, ini ujian yang besar kepada umat manusia. Supaya apa? Supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Marilah apa yang mengaku itu bukan Tuhan, melainkan hanya Allah Taala. Jadi makna di situ kita kena ada kekuatan keimanan, kekuatan akidah, dan insya-Allah kita dapat menghadapi apa juga ujian yang berlaku, termasuk ujian Dajjal. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Baik Ustaz, kita ada soalan daripada Facebook, daripada saudari Siti Nurbayah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz Dani dan juga kru Tanyalah Ustaz. Al-Mu'id, iaitu Maha Mengembalikan. Adakah doa itu adalah salah satu cara untuk membuktikan kebesaran kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengembalikan sesuatu yang hilang atau sesuatu hajat atau perkara yang dikehendaki daripada tidak ada menjadi ada jika pohon kepadanya, dan juga bukti hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja tempat kita bergantung harap? Terima kasih kepada saudari Siti Nurbayah kerana sudi bertanyakan soalan. Saya kira soalan yang sangat baik, Ustaz. Baik, terima kasih. Ini cerita barang hilang. Kita nak kembali barang dah ada, cuma tak jumpa. Cerita Allah Ta'ala memu'id ni, Allah mengembalikan semula daripada kita kata Allah Ta'ala memulakan, Allah mengembalikan. Dalam konteks kita ni, kadang-kadang bila barang kita hilang, kita nak kembali, kita minta kepada Allah Ta'ala. Ada beberapa perkara yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, kita kena usahalah. Kita kena cari, ingat balik dekat mana kita letak sebagainya kan. Kita usaha carilah, itu pertama. Yang kedua, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Mudah-mudahan Allah buka ruang-ruang
kita akan nampak, kita akan jumpa balik dan sebagainya. Dan memang kuasa mengembalikan itu tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditakdirkan hilang selama-lamanya, hilanglah. Hilang daripada kita, pandangan kita, benda itu ada, kan? Jadi makna di situ, yang penting pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tetap berlangsung. Jadi kita usaha dan kita berdoa dan akhirnya kita bertawakal kepada Allah. Kalau nak hilang terus tak jumpa dah, maka itu satu ujian kepada kita supaya kita tidak terikat sangat dengan makhluk. Kita terikat dengan pencipta makhluk. Itu lebih penting. Macam kita hari ni, kita terlalu terikat dengan nikmat, kita lupa pada pemberi nikmat. Itu satu perkara yang, sebab tu kata Syekh An-Nablusi, dia kata apa? Kita kena hidup dengan pemberi nikmat, bukan dengan nikmat. Nikmat diberi itu untuk mengingatkan kita pada pemberi nikmat, Al-Mun'im, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita terhenti pada nikmat itu saja, sebab nikmat itu merupakan makhluk juga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, penjelasan sangat baik. Itu dunia perlu kita letak di tangan, Ustaz, bukan di hati, kan, Ustaz? Jadi Ustaz, mungkin kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan sedikit sebanyak tentang kesimpulan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Masa sangat-sangat mencemburui kita. Kita sudah berada di penghujung perbincangan kita. Cuma saya nak sambung sikit lagi, sebab tadi kita bincang sikit sangat tentang Al-Muhyi. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menghidupkan. Allah Taala allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk uji kamu siapa yang sebaik-baik amalannya. Maka dengan sebab itu kita tahu bagaimana Allah akan menghidupkan kita semula. Jadi masa kita hidup di atas dunia ini, kita akan mati. Maka dengan sebab itu kita gunakan sebaik mungkin untuk kita mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah bila mana kita mengimani bahawa Allah yang menghidupkan, kita mengetahui betapa besarnya kemampuan Allah, kerana Allah lah yang menghidupkan segala sesuatu. Maka dengan sebab itu kita hendaklah berlumba-lumba bersegera untuk melaksanakan amal saleh. Sebab apa? Kita akan mati dan kita akan dihidupkan semula. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Yang seterusnya, kita kena berusaha juga menghidupkan hati yang keras, hati yang mati kepada hati yang bercahaya, menerima nur ilahi, nur Al-Quran, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kita duduk dalam majlis ilmu, kita baca Quran dan sebagainya, itu dapat menghidupkan hati yang mati. Itu penting juga sebab hati kita perlu dihidupkan supaya kita dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu peranan kita, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah setakat mana yang kita dapat bincangkan, mudah-mudahan dapat manfaat insya-Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi Ustaz mungkin boleh membacakan doa ringkas untuk memberkati majlis kita pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilayka yurja'ul amru kulluh alaniyatahu wa sirruhu wa antal azizul hamid. فنسألك اللهم يا محيي يا مميت أن تحيي قلوبنا بطاعتك وأن تنورها بمعرفتك وأن تطمئنها بالقرب منك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Sulki Osman di atas perkongsian dan mengupas topik kita pada hari ini, iaitu Asmaul Husna, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi dan Al-Mu'id serta Al-Muhyi. Terima kasih juga buat para penonton kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami semua di sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini bersama-sama dengan kami dalam menimba ilmu. Dan insya-Allah jangan lupa untuk saksikan setiap hari rancangan
Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru dengan jadual untuk pada hari esok iaitu pada 28 hari bulan 6 2021 di mana moderator yang akan mengendalikan program ini iaitu Da'i Azrin dan juga panelnya iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jual dengan topik ibadah, doa dan wirid cara Nabi. Jadi jangan lupa untuk call ataupun untuk bertanyakan soalan di 0377261603 ataupun boleh terus di ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 di poster di mana ada gambar Da'i Azrin dan Ustaz Muhadir. Jadinya tulis komen situ apa-apa soalan berkenaan dengan topik. Jadi insya-Allah jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.